Yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Amir Hashim bin Muhammad Kasim, Timbalan Naib Chancellor Haiwan Pelajar dan alumni UTHM merangkap jawatankuasa pelaksana Konvensyen Majlis Perwakilan Pelajar Peringkat Kebangsaan Seluruh IPTA 2009. Yang berbahagia Profesor Dr. Abdul Majid bin Ahmad Isa, Pengurusi Majlis Kepimpinan Latihan Universiti Malaysia, Maklum. Yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Ahmad Faiz bin Hamid, Timbalan Naib Chancellor Haiwan Pelajar dan alumni UUM merangkap Pengurusi Jawatankuasa Induk Konvensyen Majlis Perwakilan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2009. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Tajuddin bin Muhammad Ninggal, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan alumni Universiti Teknologi Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dr. Mat Yusof bin Haji Osman, Pengarah Institut Islam Harari UKM. Yang dihormati Saudara Muhammad Fazil bin Abdul Hamid, Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar UTHM. Yang dihormati Saudara Muhammad Hairi bin Abdullah, Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang dihormati dekan-dekan, profesor-profesor, pegawai-pegawai kanan universiti, pegawai-pegawai universiti, Majlis Perwakilan Pelajar seluruh IPTA, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan keizinan dan limpah rahmat serta kasih sayangnya, kita masih lagi diberikan peluang dan kesempatan dalam negara yang aman damai ini untuk dapat bersama-sama dalam sesi forum akademik dengan tajuk Peranan Mahasiswa dalam Memartabatkan Universiti Tempatan di Mata Dunia. Ada dimaklumkan pada hadirin hadirat sekalian bahawa tuan-tuan dan puan-puan semua pada pagi ini bertuah kerana bersua dapat dengan pemimpin dalam sebuah IPTA. Ahli-ahli panel kita terdiri pada pagi ini adalah terdiri daripada yang pertama berbahagia Profesor Dr. Mat Yusof bin Haji Osman, Pengarah Institut Islam Harari UKM. Yang kedua, yang berusaha Saudara Muhammad Fazil bin Abdul Hamid, Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Tun Hussein Malaysia. Dan yang ketiga, yang berusaha Saudara Muhammad Hairi bin Abdullah, Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara majlis pada pagi ini dikendalikan oleh yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Tajuddin bin Muhammad Ninggal, Timbalan Naib Chancellor Haiwan Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Skudai. Dipersilakan para panel dan juga pengurusi untuk menaikkan pentas untuk memulakan forum kita pada pagi ini. Sebelum kita mulakan forum kita ataupun agenda kita pada pagi ini, izinkan saya untuk menerangkan ataupun memberikan biodata pengurusi ataupun pengendali forum kita pada pagi ini, iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Tajuddin bin Muhammad Ninggal, Timbalan Naib Chancellor Haiwan Pelajar dan alumni Universiti Teknologi Malaysia Skudai. Beliau berpendidikan bermula pada tahun 1980 daripada Muhammad Khalid Teaching Training College Johor Bahru, seterusnya ke Universiti Putra Malaysia Serdang dan seterusnya melanjutkan pelajaran ke bidang sarjana dan juga kedoktoran di Western Michigan University USA. Beliau juga mempunyai banyak pengalaman dalam bidang kaunseling dan juga pembangunan insan pelajar, manajemen dan juga psikologi. Dan kebanyakan beliau banyak memberikan sumbangan yang cukup berguna pada kita, terutamanya yang pertama sekali ialah the first online psychological profiling system yang mana sering digunakan oleh semua IPTA, dan juga Terengganu State Online Student Profiling System. Dan yang paling kita ketahui sekali ialah salah seorang yang cukup berpengalaman dalam membuat modul latihan kepimpinan mahasiswa di bawah Majlis Kepimpinan dan Latihan Universiti Malaysia Maklum. Beliau juga mendapat pengiktirafan daripada Certificate of Tajmah Psychological Tester and Trainer Malaysia, Certified Credo Psychological Tester and Trainer Malaysia, dan juga pelbagai agensi yang mengiktiraf beliau dalam bidang psikologi. Jadi dengan tidak membuang masa, majlis ini menyerahkan majlis kepada Profesor Dr. Muhammad Tajuddin Muhammad Ninggal untuk meneruskan agenda kita pada pagi ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam perpaduan. Terima kasih diucapkan pada saudara pengacara majlis yang saya hormati, Tuan Pendaftar,
Universiti Tun Hussein On, Malaysia. Barisan-barisan ahli panel pada pagi yang ceria ini, saya akan memperkenalkan seorang demi seorang. Jadi sebelum itu saya juga ingin bertanya para hadirin yang merupakan pemimpin-pemimpin mahasiswa kita yang datangnya daripada seluruh negara pada hari ini. Kita berasa bangga sekali dengan kehadiran anda. Berikan satu tepukan yang gemuruh untuk diri anda sendiri. Terima kasih. Kerana tepukan ini sebenarnya memberikan kita satu semangat, dan mudah-mudahan semangat yang ada pada kita pada pagi ini akan merangsang lagi perbincangan kita yang sebenarnya tajuknya pada pandangan saya begitu hebat sekali, yang berkaitan dengan peranan mahasiswa. Dan inilah merupakan platform yang pada pandangan saya sangat sesuai diguna pakai untuk kita membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan mahasiswa dalam konteks negara kita, khususnya dalam konteks pembangunan di IPTA. Jadi sebelum kita teruskan acara kita pada pagi ini, saya juga nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak tuan rumah yang sudi menjemput saya pada pagi ini mengendalikan sesi forum pada pagi ini. Dan saya suka nak memperkenalkan dahulu siapakah barisan ahli-ahli panel kita ni yang sebenarnya saya tengok hebat-hebat belaka. Yang sebelah kanan saya perkenalkan sebelah kanan sebab saya tengok janggutnya pun tapi janggut dia lebih hebat daripada janggut saya. Jadi saya perkenalkan sebelah kanan dahulu. Jadi beliau merupakan seorang tokoh akademik, seorang scholar yang orang kata tidak asing lagi dalam arena akademia di dalam negara kita ini. Kalau kita selalu lihat wajah beliau di kaca TV, biasanya dalam forum perdana, beliaulah merupakan salah seorang penceramah yang selalu keluar membincangkan isu-isu berkaitan dengan khususnya dalam aspek sains, iaitu dalam aspek fizik fizik. Beliau ialah profesor yang bahagia, Profesor Datuk Dr. Muhammad Yusof bin Haji Osman. Satu tepukan untuk beliau. Saya nak ambil sedikit masa perkenalkan siapakah beliau supaya kita dapat menghayati dia punya background, daripada mana, perspektif mana yang Datuk akan datang dan juga bercerita tentang tajuk yang kita ada pada pagi ini. Jadi beliau mendapat pendidikan awal daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Mana wakil UKM? Sila beri tepukan wakil UKM. MPP UKM, mana angkat tangan? UKM. Ni you punya Shifu ada sini UKM. Dan mendapat Master of Science di London. PhD from Aston, dan seterusnya pada ketika ini beliau menjawat jawatan sebagai pengarah Institut Islam Hadari yang ibu pejabat di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi sedikit sejarah diri dan pendidikan Datuk. Datuk adalah profesor dalam bidang fizik di Universiti Kebangsaan Malaysia, dan beliau adalah pengarah pertama Institut Islam Hadari UKM, dan dilahirkan di Paya Keladi, Kepala Batas Seberang Perai, orang Penang. Dan seterusnya sedikit yang lain, beliau juga adalah merupakan mendapat anugerah penghargaan Mal Hijrah peringkat kebangsaan 1427 Hijrah, dan juga merupakan tokoh Mal Hijrah Pulau Pinang pada tahun 2008. Dan sebenarnya banyak kalau saya nak baca sini, banyak sebenarnya latar belakang pencapaian yang telah pun dicapai oleh Yang Bahagia Datuk. Baik, seterusnya saya nak memperkenalkan jejaka di sebelah kiri saya ni. Jaka ni tampan orangnya, dan sebenarnya juga daripada tuan rumah tuan rumah, iaitu yang juga merupakan YDP, yang di-Ketua Presiden dikatakan Presiden MPP daripada Universiti Tun Hussein On. Beliau ialah
Bukan? Beliau adalah saudara Muhammad Fazil bin Abdul Hamid, ya. Dan merupakan pelajar ataupun mahasiswa tahun 4 kursus Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vocational Fakulti Pendidikan Teknikal. Jadi antara sedikit latar belakang pencapaian beliau, beliau pernah menerima anugerah ketua jabatan sebanyak 5 kali di Politeknik. Satu tepukan untuk beliau. Anugerah dekan sebanyak 2 kali, right? Dan bronze medal Research dan Innovation Fest dalam tahun 2007. Ini sebut sedikit kita punya ahli panel kita yang kedua. Dan seterusnya saya nak perkenalkan ahli panel kita yang ketiga, yang sebelah hujung sekali itu. Datangnya daripada utara. Beliau adalah merupakan yang dipertua MPP UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Satu tepukan. Dan beliau ialah Muhammad Hairi bin Abdullah. Dan sekarang ini di tahun 3 program Pendidikan Bahasa Melayu dan minor Pendidikan Sejarah. Satu lagi aspek yang penting dalam negara kita ni ialah kita perlukan ramai historian, betul historian untuk memberikan fakta-fakta yang benar tentang sejarah negara kita, dan saya rasa very strategic. Dan pengalaman beliau antaranya pernah menjadi penceramah motivasi ketua-ketua pengawas seluruh negeri Melaka. Pada tahun bila tu, Hairi? Pada tahun lepas. Jadi begitulah sedikit para hadirin biodata penceramah kita ataupun ahli panel kita pada pagi ini. Dan tajuk forum kita ni ialah peranan mahasiswa dalam memartabatkan universiti tempatan di mata dunia. So very interesting topik yang sebenarnya berkait rapat dengan diri kita sendiri sebagai seorang mahasiswa. Datuk dahulu pun pernah jadi seorang mahasiswa dan sekarang ni menjadi syifu pada mahasiswa, Datuk. Saya juga pernah menjadi mahasiswa, pemimpin mahasiswa. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita akan dapat membincangkan satu tajuk yang saya rasa sangat penting, khususnya dalam konteks pembangunan negara kita ini, di mana kalau kita tengok dari segi datanya, statistiknya, lebih kurang 18 juta penduduk negara kita ini adalah terdiri daripada orang muda, the young people, 18 million. Daripada jumlah keseluruhan penduduk negara kita seramai 28 juta, 18 from 28 million people in this country. Dari segi persentajnya lebih kurang 43%. Satu jumlah yang besar di segi maknanya orang muda daripada umurnya 18 tahun sehingga 35 tahun. That's the definition of orang muda, 18 tahun hingga 35 tahun. Jadi anda adalah merupakan kumpulan yang diberi nama sebagai Y generation. Y generation. Kita Datuk, kita X generation. Ni you all ni adalah Y generation. Y generation ataupun generasi Y ini adalah mereka yang lahirnya selepas tahun 1985. So if you are born after 1985, you are considered the Y generation. Dan saya kira pada hari ini, dalam dewan ini, semuanya adalah merupakan dalam lingkungan the Y generation. Satu generasi yang unik, satu generasi yang progresif, satu generasi yang kita perlu memahami apakah sebenarnya pemikiran-pemikiran yang ada dalam pemikiran kita supaya kita dapat membawa negara kita ini ke arah yang lebih mantap dan juga lebih maju lagi. Jadi untuk pusingan yang pertama ni, kita akan ada beberapa pusingan dan saya rasa kita kena berhenti by 12.30 malam, betul tak? Tak ada. Kita kena berhenti by 10.30 kerana kita nak bagi laluan kepada perasmian, majlis perasmian pada pagi ini. Jadi insyaAllah kita tengok berapa round yang kita boleh pergi. Saya nak jadikan kita punya konsep forum kita ni agak santai sikit, very open, so tak nak formal sangat. Jadi saya pun nak lepas satu round tu,
Kalau ada soalan, kita boleh terima soalan Datuk. Kalau tak ada, kita proceed kepada round-round yang selebihnya. Baik, untuk siri yang pertama ni, round pertama ni, saya nak bagi peluang kepada tuan rumah, iaitu saudara Muhammad Hairi, Fadil, minta maaf. Saudara Muhammad Fadil selaku tuan rumah kita pada pagi ini, so kita bagi honor to you. Mungkin saudara Fadil boleh dalam masa 5 minit ini, about 5 minutes, boleh tak you sekali lalu kita just nak warm up saja tajuk ini tentang apakah pada pandangan you sebagai seorang presiden MPP, pengurusi MPP, apakah pada pandangan you peranan mahasiswa kita pada hari ini? Sebelum kita pergi sentuh tajuk yang lebih detail lagi. Jadi saya jemput saudara Fadil untuk membuka gelanggang kita pada pagi ini. Silakan. Terima kasih kepada Prof. Jadi bila kita memperkatakan peranan mahasiswa dalam memartabatkan nama universiti di mata dunia. Jadi sebagai peranan mahasiswa ni, pimpinan mahasiswa. Mahasiswa pada masa kini, jika dibandingkan dengan pada masa dulu, ramai yang mengatakan mahasiswa pada masa kini lesu. Saya katakan tidak. Kerana apa? Kerana mahasiswa pada masa kini menghadapi cabaran yang bukan sedikit. Pada masa dulu, kalau kita lihat, kita tidak dapat mencapai ilmu pengetahuan di merata dunia dalam sekelip mata. Pada masa kini, dalam era globalisasi, mahasiswa mempunyai segala maklumat di hujung jari mereka. Dengan sumber-sumber di serata dunia, maknanya mahasiswa mempunyai pelbagai maklumat yang dapat menaikkan keilmuan intelektual. Jadi mahasiswa pada masa kini sebenarnya mempunyai daya fikir, daya intelektual yang tinggi. Di mana kalau kita lihat mahasiswa pada masa dulu yang mempunyai daya juang yang tinggi akhirnya menjadi pimpinan negara pada masa kini. Begitu juga kita mahasiswa pada masa kini, peranan kita adalah sebagai pewaris negara pada masa depan. Di mana di dalam kita memperkatakan peranan mahasiswa, kita perlu lihat di mana objektif, di mana hala tuju kita. Saya ambil sedikit pelan strategik pengajian tinggi negara, di mana dia dirangka untuk menterjemahkan teras kedua misi nasional, iaitu melahirkan modal insan minda kelas pertama bagi menghadapi cabaran pembangunan ekonomi berlandaskan ilmu pengetahuan dan inovasi. Jadi kenyataan ini menunjukkan kita seharusnya mempunyai mentaliti kelas pertama. Kita tidak ingin lagi terkapai-kapai. Di mana kalau kita lihat, kita dalam sistem pendidikan sekarang ini yang terlalu berorientasikan peperiksaan, maknanya graduan-graduan yang masuk kepada universiti seharusnya mempunyai mentaliti yang berubah. Di mana pemikiran berorientasikan peperiksaan ini menyebabkan generasi kita, generasi muda ni tidak orang kata tidak mempunyai daya kritis, daya kreatif, di mana kita sekadar hadir ke kelas, belajar, membuka buku dan menterjemahkan kembali ke dalam kertas peperiksaan. Akhirnya tiada nilai. Kenapa saya katakan tiada nilai? Sebab kita tidak berfikiran kreatif, tidak berfikiran kritis terhadap sesuatu isu. Maknanya kita belajar semata-mata dalam teori, tetapi tidak dapat mempraktiknya di dalam kehidupan kita. Di sini mahasiswa seharusnya mempunyai fikiran terbuka, kritis terhadap sesuatu idea. Kita tidak seharusnya menerima bulat-bulat sesuatu kenyataan itu. Saya katakan begini kerana di dalam dunia yang tanpa sepadan ni, maklumat yang sampai kepada kita ni tanpa tapisan. Maknanya sesiapa sahaja boleh membuat kabar angin. Jadi kalau mahasiswa menerima segalanya bulat-bulat tanpa pemikiran kritis, kreatif, maknanya kita tidak dapat ilmu dengan erti kata yang lain,
ilmu yang kita dapat seharusnya mempunyai nilai yang tinggi. Sebab objektifnya, saya masukkan sedikit falsafah pendidikan negara. Mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Maknanya seharusnya mahasiswa mempunyai elemen-elemen ini supaya kita dapat menjadi generasi yang mempunyai seluruh dari segi segala bidang yang dapat menaikkan keilmuan, ke intelektual kita. Jadi saya berpendapat mahasiswa kini seharusnya berani untuk menyatakan pendapat mereka, berani untuk menyuarakan hasrat mereka, kerana ini akan memartabatkan nama universiti di mata dunia. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan pada saudara Fadil tadi yang telah pun membuka gelanggang kita pada pagi ini, dan saya rasa banyak perkara yang disentuh secara umumnya, dan antara yang disentuh oleh saudara Fadil tadi ialah, maknanya saya ingat saya tertarik dengan you punya first question. You kata adakah mahasiswa kita pada masa kini adalah mahasiswa yang lesu. Ini saya nak dengar lah daripada on the floor. I think audience, you are most welcome to ask question. Adakah betul mahasiswa kita sekarang ni adalah dalam kategori seorang yang dikatakan lesu? Dan Ahmad Fadil banyak juga memperkatakan tentang pentingnya mahasiswa berani. Bahkan dengan AUKU kita sekarang ni, kita ada pindahan AUKU 2009, banyak yang memberi ruang kepada mahasiswa kita untuk lebih tampil ke hadapan, memberikan pandangan-pandangan yang kritis tetapi konstruktif. Maknanya kritis dan konstruktif, maknanya membina. Jadi adakah mahasiswa memainkan peranan tersebut ke arah pembangunan modal insan dalam konteks negara kita pada hari ini? Dan antara yang lain ialah di mana hala tuju kita ini, adakah kita punya direction very clear? Are we heading to the right direction? Ataupun adakah kita ini masih mencari-cari di manakah hala tuju kita dalam konteks pembangunan mahasiswa di negara kita ini? Dan seterusnya ada juga dinyatakan di sini tentang mahasiswa yang banyak maklumat, betul, dalam dunia globalisasi ini. Saya rasa there are so many information yang you all ada, dan adakah informasi ini dapat kita guna pakai dalam konteks pembangunan dalam negara kita. Jadi itu saya ingat round pertama ni, ini mukadimah yang telah pun, foundation yang telah pun diletakkan oleh saudara Muhammad Fadil tadi. Dan seterusnya saya nak jemput ahli panel kita yang kedua, saudara Muhammad Hairi, yang saya tengok memang kata tak sabar-sabar tak sabar-sabar nak mencurahkan segala idea yang telah pun beliau sediakan. Dan insya-Allah kita tanya Muhammad Hairi. So mungkin you nak komen from saudara Fadil tadi, dan juga sedikit secara umumnya menceritakan sedikit tentang senario mahasiswa pada hari ini dan peranan kepimpinan mahasiswa pada hari ini. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya muliakan moderator yang bagi Datuk Fadil dan sahabat-sahabat saya daripada UPSI dan seluruh MPP kebangsaan pada kali ini. Dan terlebih dahulu sebelum saya memulakan perbincangan kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada bakal-bakal guru daripada sahabat-sahabat saya, tak kira lah daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris ataupun daripada fakulti-fakulti pendidikan yang terdapat di FPT. Selamat Hari Guru. Dalam meneruskan perbincangan kita pada hari ini, iaitu peranan mahasiswa dalam memartabatkan universiti dari kacamata di peringkat antarabangsa. Sebelum saya pergi jauh, saya ingin mendefinisikan satu persatu perkataan, iaitu perkataan mahasiswa. Mahasiswa itu perkataan maha, maha guru, mahasiswa, mahasiswa,
Maha, awak cari sendiri. Maha kaya, maha guru. Maha adalah benda yang tinggi. Siswa adalah pelajar yang tinggi. Maksudnya mempunyai satu keintelektualan, satu mempunyai daya saing yang tinggi daripada pelajar dan murid. Apabila kita berada di sekolah rendah, dipanggil murid. Apabila berada di sekolah menengah, dipanggil pelajar. Dan apabila kita berada di universiti, kita tidak dipanggil pelajar, kita tidak dipanggil murid, tetapi kita dipanggil mahasiswa. Oleh itu, peranan untuk mahasiswa ini adalah amat berat. Menurut perangkaan daripada Kementerian Pengajian Tinggi baru-baru ini, dijangkakan seramai 40,184 kalau tak silap saya yang akan masuk ke IPT pada 29 hari bulan Julai ini. 29 hari bulan Jun, maafkan saya. 29 hari bulan Jun, daripada lepasan SPM, matrikulasi dan STP yang akan menerajui kepimpinan universiti-universiti saudara-saudari sekalian. Itu adalah mahasiswa yang mempunyai satu daya saing, yang mempunyai ejen perubahan. Tak perlulah saya katakan apa itu perubahan, sebab semalam pun dalam ceramah kita yang pertama tu, perubahan, dia tanya perubahan pun rasanya ramai dapat jawab. Dan kita adalah ejen perubahan, ejen segala-galanya dalam membentuk, bukan saja kita berperanan kepada universiti, tapi kita berperanan kepada masyarakat, negara, bangsa dan antarabangsa. Kita kena ingat, universiti bukan milik kita. Universiti bukan milik warga universiti itu sendiri, tetapi universiti adalah milik masyarakat juga, milik kepada bangsa, milik kepada negara dalam memacu ketamadunan sesebuah negara. Itu adalah mahasiswa. Manakala peranan mahasiswa dalam memartabatkan, istilah yang kedua bagi saya, perkataan memartabatkan adalah satu perkataan yang terlalu tinggi. Tinggi itu peranan mahasiswa dalam memartabatkan. Kalau kita tengok dalam ranking, sepatutnya peranan mahasiswa dalam meningkatkan universiti, meningkatkan imej universiti, tapi kita gunakan perkataan memartabatkan. Perkataan martabat bagi saya sebagai seorang insya-Allah sebagai guru bahasa Melayu, saya mengatakan perkataan martabat adalah satu perkataan yang tinggi. Penggunaan istilah ataupun diksi yang tinggi menggunakan apabila dalam perbincangan kita selepas ini. Memartabatkan maksudnya kita meningkatkan daripada satu tahap kepada satu tahap, satu tahap kepada satu tahap. Saya ambil satu contoh, contohnya dalam makam. Bukan makam kubur makam darjat kita. Daripada seorang muslim kepada mukmin, daripada mukmin kepada muhsin. Itu adalah martabatnya. Dari orang biasa kepada ulama, daripada ulama kepada apa? Kepada wali, daripada wali seterusnya kepada anbiya dan seterusnya. Itu adalah martabat-martabat. Itu membawa, maksudnya martabat adalah macam mana kita nak meningkatkan sesuatu universiti kita dari peringkat yang paling tinggi. Itu adalah peranan mahasiswa, dan universiti adalah medan kepada mahasiswa dalam menjana keintelektualan mereka, seterusnya menjaga nama baik universiti mereka. Saya ingin mengatakan bahawa peranan mahasiswa pada hari ini semakin hari semakin berat. Dengan pengaruh-pengaruh daripada luar, peranan mahasiswa semakin hari semakin berat. Jadinya peranan mahasiswa dalam memartabatkan sesebuah universiti perlu dah diperkukuhkan. Yang pertama adalah dari segi keilmuan, seperti saudara panel pertama mengatakan tadi, dari aspek ilmu. Kalau kita lihat dalam falsafah pendidikan, seperti mana yang sahabat saya kupaskan sebentar tadi, terdiri daripada potensi secara menyeluruh, holistik, yang terdiri daripada 4 perkataan. Kalau pelajar yang ambil pendidikan, dia tahulah perkataan dia, Jerry, Tom and Jerry. Jerry maksudnya jasmani, emosi, rohani dan intelek. Ini yang diadun dan digabungkan dalam membentuk satu ketamadunan, satu keintelektualan, pemikiran, daya saing mahasiswa kita pada hari ini. Oleh itu, kenapa pada hari ini pelajar-pelajar belajar sesuatu tapi tidak mempunyai nilai, tidak mempunyai peradaban, tidak mempunyai ketinggian, orang kata apa, budaya yang tinggi, kerana mereka mempelajari ilmu melalui penghafalan, penguasaan, tetapi bukan penghayatan. Kerana tanpa penghayatan, ilmu seperti mana kawan saya kata tadi, hanyalah kita akan berorientasikan peperiksaan, hanya sekadar lepas dan peperiksaan, tetapi kita tidak mengamalkan. Bab kata pujangga Arab, ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon kayu yang tidak berbuah. Kita ada ilmu tapi kita tidak amalkan. Oleh itu peranan mahasiswa,
perlulah mempunyai ilmu, mempersiapkan ilmunya untuk menghadapi hari muka. Ilmu dalam konteks ini bukan ilmu yang dituntut di dalam kelas semata-mata, tetapi ilmu yang boleh dicapai, ilmu yang boleh dirangkul, ilmu yang boleh digali di luar daripada bilik belajar yang dikenali sebagai extracurricular yang terdapat di luar bilik belajar. Kerana ilmu-ilmu di luar bilik belajar inilah yang menyebabkan seseorang mahasiswa itu dipandang unggul, dipandang mulia, dipandang tinggi di mata masyarakat maupun di peringkat antarabangsa. Itu saja, wallahu alam. Okey, terima kasih kita ucapkan pada saudara Muhammad Hari bin Abdullah daripada UPSI. Saya tengok tokoh dia bercakap ni macam guru besar saya tengok Jadi maknanya seorang pendidik, dan saya pun nak ambil peluang pada pagi ini untuk juga mengucapkan selamat menyambut Hari Guru pada semua bakal-bakal pendidik dan juga pada semua pendidik yang mengajar kita sehinggalah kita jadi pada hari ini. Baiklah, jadi saya ingat antara yang menarik yang dinyatakan oleh saudara Muhammad Hairi tadi, Hairi ada sentuh tentang martabat mahasiswa. Ini satu lagi saya ingat perkara yang menarik yang boleh kita perbahaskan lagi tentang adakah martabat mahasiswa ini adakah dia meletakkan martabatnya sesuai dengan gelaran dia sebagai seorang mahasiswa. Untuk makluman pada hadirin sekalian, kita di Universiti Teknologi Malaysia, kita sedang dalam proses plan transformasi pembangunan mahasiswa. Saya ditugaskan oleh Datuk Nat Chancellor, dia kata, okay, I want you to look into this student development, dan kita nak tengok balik dia punya plan transformasi. InsyaAllah saya sedang ke arah tersebut. Kita nak memperkasakan lagi peranan mahasiswa kita ini, dan antaranya yang kita buat sekarang ni ialah kita address kita punya student, bukan lagi pelajar. Kita address semuanya sebagai mahasiswa dan mahasiswi, nak memberikan satu martabat yang sesuai dengan peranan kita dalam konteks di universiti. Baik, saudara Hairi tadi ada menyebut tentang peranan istilah mahasiswa. Adakah kita membawa watak tersebut? Adakah kita mempamerkan ciri-ciri seorang mahasiswa yang bergelar seorang mahasiswa? Seterusnya, beliau juga menyatakan tentang peranan mahasiswa yang semakin hari semakin berat. Ini juga kita nak membincangkan tentang aspek pembangunan mahasiswa dalam konteks yang lebih holistik, konteks yang menjurus kepada jari, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek, selaras dengan falsafah pendidikan negara kita. Dan seterusnya menyentuh sedikit tentang perkara-perkara yang berkait rapat dengan bidang epistemologi, bidang-bidang yang berkaitan dengan konsep ilmu. Jadi saya ingat orang yang saya rasa sesuai dan layak untuk membincangkan perkara ini ialah tidak lain tidak bukan yang bagi Datuk kita, yang sebenarnya banyak menceritakan tentang bidang-bidang ilmu yang membawa kepada pemikiran-pemikiran tinggi. Kita bukan bercakap tentang benda-benda yang remeh-remeh. Kita bercakap tentang ideas. Kita bercakap tentang perkara-perkara yang membawa kepada pentakkulan, membawa akhirnya kepada kebenaran, Datuk. Itu yang sebenarnya paksi kita dalam konteks kita menuntut ilmu ini. Baik, untuk itu saya dengan sukacitanya ingin menjemput yang bahagia Profesor Datuk Dr. Omar Yusof Haji Osman. Mungkin Datuk boleh coming from your perspective, Datuk. Datuk ni ialah coming from perspektif seorang profesor. How do you see peranan mahasiswa kita ini? Dan seterusnya mungkin harapan-harapan Datuk dalam nak memperkasakan lagi martabat mahasiswa kita dalam konteks pembangunan kepimpinan dalam negara kita. Silakan Datuk. A'udzubillahi samii'al minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang bahagia sahabat saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin Ninggal. Dia sahabat saya, abang dia juga sahabat saya, sekolah dengan saya. Saudara Muhammad Fadil, saudara Mak Khari dan tuan pendaftar UTHM dan saudara yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT telah mengizinkan kita untuk berada di majlis ini pada pagi ini. Moga-moga kehadiran kita ini dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT. Pertamanya saya ingin merakamkan banyak terima kasih pada Urustia yang jemput saya untuk kongsi pengalaman dan juga berkongsi daripada segi ilmuan.
pengalaman sebagai seorang pelajar, pengalaman sebagai seorang pemimpin pelajar dalam negara dan di luar negara, dan pengalaman sebagai seorang yang mengajar lah. Saya tak nak define lagi sebab dah di-define oleh pelajar dan bukan masanya untuk define. Yang keduanya, ta'arif daripada martabat pun boleh kita bincang lah. Sebab sewaktu saya membentangkan kertas kerja saya, satu syarahan perdana di UKM baru-baru ini memartabatkan sains dan teknologi melalui bahasa, saya diminta untuk menterjemah dalam bahasa Inggeris. Tak boleh terjemah rupanya perkataan martabat ni. Dan UKM dia punya vision yang pertama ialah memartabatkan bahasa Melayu ke perangkat antarabangsa. Kita susah nak terjemahkan. Tapi hari ini kita masih nak guna bahasa apa dalam bahasa Inggeris. Rupanya bahasa ni tak boleh diterjemah begitu. Okey, saya nak pergi sebelah ni. Forget buat benda tu sekejap. Saudara-saudari, saya menggunakan kaedah ini. Minta maaf guna bahasa Arab. Man arafa nafsah arafa rabbah. Those who know themselves near the God. Mereka yang mengenali dirinya, mengenali Tuhannya. Kalau saya tak kenal yang saya ini seorang ayah kepada anak saya, agak sukar untuk saya jadi seorang ayah yang baik. Kalau saya ini tak kenal bahawa saya pengarah Institut Islam Hadari UKM, susah saya nak buat kerja. Dan kalau Universiti Kebangsaan Datuk Naib Chancellor tidak mengiktiraf saya sebagai pengarah, saya tak buat kerja. Saya tak buat kerja. Dan kalau saya tak kenal saya ini hamba Allah, saya tak boleh nak sembahyang, minta maaf. Dan ketika saya sembahyang itu, saya mesti kenal yang saya itu hambanya. Dan kalau saudara-saudari tak kenal yang saudara itu mahasiswa universiti, saya ingat you are going to fail in your study. I repeat dengan penuh sedar, you are going to fail in your study. Tetapi ramai daripada kita tak kenal. Sebab itu dunia ini jadi haru biru. Datangnya seorang Nabi, datangnya Konfusius, datangnya Buddha ialah untuk mengenalkan yang bahawa kamu ini manusia, yang manusia itu adalah teras kepada pembangunan di dunia ini. Bukan lembu, bukan kambing, bukan kucing, bukan arnab, bukan dinosaur yang membina dunia ini, melainkan manusia. Dan manusia ini juga sebenarnya penghancur kepada dunia ini. Sebab itu malaikat bertanya kepada Allah Ta'ala, wa izqala rabbuka lil malaikati inni ja'alul fil ardi khalifah. Minta maaf kepada non-muslim. Wa ikan dialog. Alam sekitar ini rosak bukan kerana dinosaur, bukan kerana gajah, bukan kerana singa yang nampaknya ganas ditunjuk oleh National Geographic, tetapi oleh kerana tamak dan halabahnya manusia ini. Sebab itu manusia perlu mengenal dirinya siapa dia sebelum dia boleh berperanan untuk membangunkan dunia ini. Dan saya fikir mahasiswa perlu kenal bahawa dia mahasiswa. Dan dia kena bertindak sebagai mahasiswa, dia kena berlagak sebagai mahasiswa, dan dia kena memberi reaksi kepada dunia, kepada masyarakat, kepada kawan-kawan di sekitarnya sebagai seorang mahasiswa. Kalau dia masih di universiti tetapi mempunyai pribadi dan perangai macam pelajar sekolah, you are going to fail. Pelajar Melayu misalnya di asrama ini, kering pukul 6 bangun tidur, kering pukul 7 pergi kelas, kering 7.30 pergi kelas, kering pukul 1 balik. Masuk universiti nak tunggu kering, saudara akan kering, minta maaf. Di universiti tak ada loceng. You must be able to manage them yourself in order to learn to study at university. But di sekolah yang manage saudara sendiri, pasal tak? Dengan loceng, dengan buku dan sebagainya. But di universiti, saudara tuan kuliah, minta maaf lah. Saya di antara pensyarah yang sebenarnya kalau boleh saya tak nak ambil kedatangan, tetapi kerana ada ISO saya kena ambil. Dan saya rasa tak layak untuk di universiti untuk saya sebagai pensyarah masih nak kata datanglah kuliah, minta maaf. Saya tak perlu this knowledge, saya beritahu dalam kelas saya. Saudara yang bagi iuran, saudara yang nak belajar, kenapa tuan kelas? Kenapa saya datang pukul 8, saudara datang pukul 10? Siapa perlu this ilmu ini? Saya tak perlu ilmu ini. Kalau saya tak mengajar saudara. Saya mengajar ilmu ini sebab universiti iktiraf bahawa saya ada ilmu solar energy, ilmu yang hubung dengan fizik, ilmu fizik statistik. Universiti iktiraf saya. Sebab itu saya mengajar. Sebab itu pertama sekali kita kena kenal bahawa saya yang nak belajar dalam konteks sebagai seorang mahasiswa. Sebab itu saya fikir ada ramai yang tak kenal. Sebab itu dia tak kenal dirinya. Sebab itu dia tak kisah tentang belajar ini. Sebab itu pertama sekali saya nak sebut, pelajar itu mesti mengenali dirinya sebagai seorang pelajar. Next, yang kedua. Secara ringkas sebab masa tak ada. Ini kita forum. Sekarang sebagai mahasiswa apa yang saya nak buat? Jawapannya ilmu, menuntut ilmu. Kalau saya sebagai pensyarah, saya tak kenal apa itu career, apa itu kerjaya sebagai seorang pensyarah. Saya bukan ahli politik. Saya bukan ahli politik.
Saya adalah pensyarah universiti dan saya kena tahu bahwa apa tugas pensyarah itu, memberi syarahan. Memberi syarahan, nak syarah apa? Nak syarah dalam bidang yang khusus, bukan di sekolah. Ada bidang expert. Prof Tajuddin, dia ada expert yang tertentu. Walaupun dia TNC. TNC ini mengurus, pengarah ini mengurus. Tetapi kita mesti menggilap potensi yang kita ada. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut dengan jelas dalam Al-Quran, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada pakarnya. Ahla dzikri itu bukan duk baca subhanallah walhamdulillah wala. Tak. Ahla dzikri itu pakar. Kalau tak kerti buat bangunan ini, jangan tanya Ustaz Fakulti Islam, lingkup. Kena tanya architect, kena tanya engineer. Jadi kita kena hasil engineer ini, bukan hasil Ustaz Fakulti Islam saja. And full stop. Tak boleh. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau Rasulullah nak berperang, tak reti perang, dia tanya Salman Al-Farisi. Orang daripada Parsi, orang yang dulunya Majusi, untuk nasihat bagaimana nak berperang Khandaq. Ada orang tak ikut dalam peperangan, kalah perang walaupun Nabi ada dalam perang Uhud. Sebab itu peranan mahasiswa atau tugas pertama mahasiswa ialah mesti belajar. Mesti belajar. Dan belajar ini agenda utama. Tentang memimpin, ya saya kena memimpin. Saya kena memimpin. Tetapi peranan itu yang pertama. Yang kedua, sebab saya bimbang dalam usaha untuk membangunkan insan-insan yang berinteleks, yang ilmu tinggi. Rupa-rupanya dunia ini rosak dengan orang ilmu tinggi. Saudara tahu duit Amerika jatuh ni pasal apa? Yang Amerika terpaksa menaikkan sebanyak 700 bilion ringgit baru ini. Dikebas duit orang yang ada ilmu. Disebut sebagai literate uneducated. Duit kita yang hilang 2.5 bilion dalam kes BMF. 2,500 juta tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan kita boleh buat another highway. Dan kes Peruaja yang dilaporkan dalam parlimen 3 bilion ringgit hilang. Mana penyangak dan perompaknya? Bukankah mereka yang berijazah tinggi? Mereka yang faham tentang ilmu accountant? Kes pensyarah UIA, pensyarah. 1 biji rumah dijual kepada 2 orang. Siapa yang jual kalau bukan lawyer? Tanya pensyarah yang kena. Sebab itu kalau menghasilkan orang yang berilmu saja, dunia ini rosak. Kita kena hasil yang kedua, iaitu orang yang mempunyai attitude, sikap yang betul. Attitude dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Arab fikrah. Fikrah ialah cara berfikir. Kalau caranya berfikir nak jadi exploiter, belajar ilmu tinggi-tinggi, tetapi nak jadi exploiter, hancur dunia ini. Kita belajar ilmu tinggi-tinggi bukan nak jadi exploiter, tetapi nak takarub ila Allah, nak menjadi orang yang mendekatkan diri pada Allah. Tak mungkin orang yang mengenal Tuhannya dia akan menjadi penipu dan penyangak. Ini yang kedua. Sebab itu kebimbangan saya, kita boleh, yang disebut oleh President of Johns Hopkins University, we are producing knowledgeable barbarian. Disebut oleh Banker Roy, we are producing literate and educated. Disebut oleh Prithvi Chopra, nominated as Nobel laureate, we are producing, dia kata kita boleh mendarat di bulan dengan tepat dan jitu, dengan kemahiran dan kepakaran yang kita perolehi. Tapi kita tak boleh mengawal asap yang mula dari kenderaan dan kelang-kelang yang menyebabkan pencemaran kita. Sebab we are producing the greedy people yang bukan hanya mempunyai ilmu yang tinggi, tetapi mempunyai sikap yang tak betul kepada kehidupan kita ini. Yang ketiga, kita mesti mempunyai apa yang Stephen Covey sebut sebagai habit. Bahasa Melayu saya nak sebut sebagai perangai. Adab atau istilah yang lebih lembut ialah mempunyai ethics dan adab dan akhlak. Tuan-tuan saudara saya tahu, buku The 7 Habits dan termasuk yang akhirnya The 8 Habits. Yang The 7 Habits itu telah terjual lebih daripada 70 juta kopi. 70 juta kopi dan diterjemahkan termasuk dalam bahasa Melayu oleh Adi Bahmin. Mungkin saudara tak baca ke? Dan saya nak sebut ialah kegawatan yang timbul ialah kerana kita tidak melahirkan insan-insan yang mempunyai perangai yang betul. Sikap lain. Sikap ialah the way we think, attitude dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Arab itu fikrah, cara kita fikir. Yang ketiga ialah perangai. Perangai ini termasuk dalam janji pukul 8 datang pukul 8. Saya bagi tahu pemandu saya tadi, kita janji 8.30, saya nak duduk 8 suku datang sini. 8 suku saya datang. Sebab di antara sifat ciri keimanan disebut oleh Al-Ghazali dalam bukunya Mau'izatul Mu'minin ialah mereka menepati waktu. Dan orang yang
Orang munafik itu sifatnya ialah suka membazir waktu. Sebab itu Rasulullah berjanji dia tepati. Dan apabila kita buat program, kita mesti usaha supaya program itu datang pada tempatnya. Kalau jadi pensyarah, nak dihormati oleh pelajar, kuliah pukul 8, datang pukul 8. Nak lewat 8, 2 minit, 3 minit, apa. Kalau tidak, jangan bercakap lah, pelajar tak respect, minta maaf. Saya pernah jadi pelajar, saya tak hormat. Saya nak ilmu pensyarah saya, tapi kalau pensyarah saya tak tunai janji, saya tak hormat. Sebab itu jadi pelajar, mahasiswa dia mesti mempunyai karakter. Saya nak sebut engkau. Yang keempat, kita mesti mempunyai disiplin yang sesuai dengan masa kita. Kalau zaman Nabi orang naik kuda dan unta, tak perlu traffic light, insya-Allah. Sebab itu kalau naik kereta, kena guna traffic light. Bila polis tahan, encik tahan saya pasal apa? Kamu nampaklah traffic light. Saya nampak, warna apa? Warna merah. Pasal apa kamu tak berhenti? Saya nak ikut Nabi. Mana ada dalam surah dan Nabi kita kata jumpa traffic light berhenti, saya nak tanya. Mana ada dalam Quran? Beritahu saya. Mana ada kitab Muslim kata demikian? Mana ayat Muslim ini kata demikian? Tak ada. Tetapi kalau naik kereta, displaynya jumpa lampu merah kena berhenti. Kalau naik unta atau kuda tak payah. Jadi saudara-saudari kena ada, must be able, bukan hanya baca Quran dan hadis, but you yourself mesti tahu macam mana mendisiplinkan diri dalam majlis macam mana. Ketika di jalan raya macam mana, ketika di padang sokan macam mana, ketika di kolam renang macam mana, ketika berdebit macam mana, ketika bergurau dengan anak isteri macam mana, ketika bergurau dengan kawan macam mana. Kita boleh bergurau dengan cikgu kita kan, tetapi bergurau dengan cikgu tak sama dengan kawan kan. Takkanlah nak bergurau dengan Nabi sama zaman kita kot. Nak bergurau dengan orang Melayu macam orang Arab. Saya tak kerti bahasa Arab. Macam mana saya nak cakap bahasa Arab? Ya. Yang keempat ni disiplin. Saudara, if you have computer, please. Tadi sebut teknologi maklumat. Saya komen ni. We are now producing orang yang mampu menggunakan webs, mampu membuat blog, tetapi mereka tak pernah belajar menjadi wartawan. Sebab itu kelang kabut dalam blog sekarang ni. Malangnya ramai orang guna. Dia tak pernah belajar etika bagaimana mengambil maklumat, bagaimana menyaring maklumat. Lepas tu pandai guna komputer, buat website, buat fitnah kata orang. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufru wal fusuqu wal isyan ulaika humur rasyidun. Sadaqallahul azim. Saya bukan ustaz, saya bidang fizik, tapi saya agak gelisah apabila melihat website kita ini menjadi medan fitnah yang besar. Saya guna web, saya juga jumpa Google, saya juga mendapat banyak ilmu daripada. Tetapi kalau saya tidak mempunyai kemampuan untuk memfilter, menapis maklumat dan mengetahui sumber maklumat, inilah, hai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun, hai orang beriman, apabila orang fasik bawa berita, fatabayyanu, kajilah, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau tidak, kamu akan memperlagakan satu kaum dengan satu kaum yang lain yang kamu tak sedar bahawa kamu sebenarnya memperlaga-lagakan. Terutama kita ada Melayu, Cina, India. I never ask my God to become Malay. I know you never ask your God to become Chinese, to become Indian, to become Mak Saleh, to become Yahudi. What's so special jadi orang Yahudi? Apa so special to become Japanese? Apa special menjadi Mak Saleh? Nothing. Kalau nilai kemanusiaannya, keinsanannya hilang. Sebab itu saya fikir kita kena hati-hati. Teknologi maklumat penting, maklumat juga penting, tetapi bagaimana maklumat menghasilkan instant journalist, ini bahaya. Tak guna kita buat satu mass communication department yang mengaji sampai 4 tahun baru dapat degree, tahu belajar etika dan sebagainya. Unfortunately, hari ini kita juga menghasilkan instant scholars. Profesor Tajudin terpaksa buat PhD, belajar tulis tesis, tiba-tiba tahu guna website, jadi itu orang refer pada dia banyak Profesor Tajudin. Padahal dia ada tesis PhD dia. Siapa pun tak rujuk. Pasal nak? Ramai orang mengenali orang-orang yang tentu di dalam website ni. Bukan scholar pun, bukan ilmu entah ke mana. Anytime we can go and debate in term of knowledge. Tetapi mereka pandai dan kita diajak untuk pun, dan kita orang yang ada etika, kita juga tak mau mengumpat mengatakan orang seperti mereka kata. So hari ini musibah besar datang kerana ini dan di pick up oleh newspaper dan sebagainya. Bukan saudara tak perasan.
Dalam Islam, maksiat itu kita kena tutup. Kita, ya, maksiat, kita bukan maksum. Kita bukan insan yang absolute. Nabi bolehlah. Ada kelemahan kita. Tetapi kelemahan itu bukan nak dibesarkan. Tetapi akhirnya kelemahan yang kecil dibesarkan, dan kalau yang dibesarkan itu perkauman sifatnya, bergaduh kita. Unnecessary. Seperti yang disebut oleh Al-Quran yang saya baca. Dan akhirnya yang kelimanya, kita perlu tingkatkan komitmen kita, iltizam dalam bahasa Arab. So ada 5 perkara. The role peringkat awal ni, pengusi, minta maaf. Pertama, as a mahasiswa, you dah mention, you at UTM telah nak sebut mahasiswa. If you really mahasiswa, mesti saudara-saudari mengagungkan ilmu nombor 1. Apa saja yang saudara lakukan, saudara menggunakan dasar ilmu sebagai tempat untuk bertindak. Kalau tidak, walaupun duduk di UTM kah, di UKM kah, saudara hanya menggunakan title, minta maaf. Sebab mahasiswa adalah seorang pelajar yang maha sifatnya. Maka dia perlu mengagungkan ilmu. Yang kedua, dia mempunyai attitude yang betul. Apabila dia membuat apa saja, dia belajar attitude betul, dia main attitude betul, dia bergurau attitude betul, dia makan attitude betul, dia pergi beli air mempunyai attitude yang betul. Yang ketiga, dia mempunyai perangai yang betul. Yang keempat, dia mempunyai disiplin yang sesuai dengan suasana dan masa. Dan ketiganya, dan yang kelima, dia mempunyai komitmen yang tinggi terhadap hidup ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk di atas satu kupasan di peringkat awal ni. Saya rasa banyak yang telah pun Datuk sentuh tentang expectation ataupun harapan-harapan kepada seorang mahasiswa yang bergelar namanya sebagai seorang mahasiswa tadi. Jadi Datuk tadi, bila Datuk banyak bercakap tadi, saya pun seram sejuk ya Datuk. Dia punya aura tu sampai ke sini. Jadi inilah sebenarnya kalau kita dengar scholar, bila scholar bercakap berbeza dengan orang yang bukan scholar bercakap. Maknanya dia punya ilmu tu kita nampak, dia punya dalamnya ilmu itu dalam membahaskan sesuatu isu ataupun satu topik bicaranya. Jadi begitulah harapan kita pada semua mahasiswa sekalian, supaya kita dapat menghayati apa yang telah pun disebutkan oleh yang bagi Datuk tadi. Ada 5 perkara Datuk. Maknanya kalau kita ni nak bergelar mahasiswa, kita tidak boleh lari daripada mempelajari ilmu. Dia pun tak ada ilmu segera, dia tak ada ilmu internet, cut and paste. Sekarang ni kita dengar sekarang ni banyak berlaku sekarang ni, dia panggil berlakunya academic dishonesty di kalangan mahasiswa. Ini satu perkara yang real ya. Berlaku di kalangan mahasiswa yang graduate tetapi akhirnya bila tengok tesisnya, cut and paste punya tesis. Adakah ini yang kita nak lahirkan dalam melahirkan mahasiswa yang dikatakan jati diri yang tinggi? Yang kedua, attitude. Maksudnya good attitude will bring you to a higher altitude. Maksudnya kalau kita ada attitude yang betul. Perangai. Maksudnya ini adalah yang dikatakan oleh Stephen Covey tadi, 7 habits of highly effective people. Ini juga merupakan sebenarnya kajian-kajian. Ini adalah true kajian. Stephen Covey seorang psikologis. Dia kaji apakah perangai-perangai orang yang berjaya dalam hidup ini. So dia pergi semua selama 30-40 tahun dia kaji. Inilah dia come out dengan 7 habits of highly effective people. Salah satunya ialah menjadi seorang yang proaktif. Always proaktif dalam kehidupan kita. Always datang cepat. Macam Datuk sebut tadi, always on time ataupun ahead of time. Jangan kita pula melewati masa. Disiplin, very important. You must know your discipline. Dan seterusnya, komitmen. So apa guna kalau kita ada banyak harapan yang tinggi tapi kita tidak ikut kita punya harapan itu dengan tindakan-tindakan yang sewajarnya. Jadi Datuk, saya suka nak kongsi sebelum saya serah pada ahli panel yang lain ni untuk round yang kedua. Saya terbaca satu buku oleh seorang scholar barat. Datuk banyak mencerita tentang scholar di kalangan Islamic scholars. Kita gandingkan juga dengan Western scholars yang juga menceritakan tentang aspek-aspek yang membawa kepada universal values. Contohnya Arthur Chickering. Arthur Chickering dalam bukunya Education and Identity banyak menceritakan tentang peranan mahasiswa di universiti. Kata beliau, universiti lah tempat kita melahirkan all these scholars, all these thinkers, big thinkers keluarnya daripada universiti. Universiti lah tempat kita mengasah kita punya bakat. Universiti lah tempatnya kita membina kita punya watak. Universiti lah tempatnya kita menjadikan diri kita ini seorang yang lebih matang.
Persoalannya para hadirin sekalian, para pemimpin mahasiswa yang berada di hadapan kita pada hari ini, adakah kita menuju ke arah yang dikatakan melahirkan mahasiswa yang dikatakan berketerampilan, mahasiswa yang ada jati diri yang tinggi? Kerana sekarang ini kita lihat dalam surat khabar banyak diperkatakan tentang kualiti mahasiswa yang dilahirkan. Jadi saya nak beralih kepada ahli panel kita yang seterusnya. Untuk pusingan yang kedua, kita go second round. Lepas tu Datuk kita buka pada sesi untuk saya nak juga dengar daripada kalangan pemimpin mahasiswa. Mungkin kita juga ada pandangan-pandangan lain yang boleh kita kongsikan pada hari ini. Sebab spiritnya kita pada hari ini ialah perbincangan membawa kepada sesuatu yang lebih bermakna dalam kehidupan kita. Baik, saya nak beralih balik kepada Presiden MPP UTHM, Saudara Fadil. Fadil dah dengar tadi, you dah dengar Datuk bercakap, dah dengar Hairi bercakap, dengar saya cakap sikit. So mungkin round kedua ni, cuba you mungkin boleh from your perspective sekarang ni, you dah cerita pasal mahasiswa secara umumnya. Macam mana kaitan mahasiswa ini dalam konteks pembentukan jati diri mereka? Apakah peranan-peranan yang perlu kita mainkan sebagai pemimpin mahasiswa khususnya sebelum kita pergi pada yang ketiga tu yang membawa kepada peringkat memperkasakan di mata dunia? Sangat that one very high. Jauh tu, jauh. Datuk sebut tadi dekat. Kita kenal tak siapa diri kita ni sebenarnya? Jadi mungkin Saudara Fadil boleh kupas sedikit dari segi mengenal diri sebagai mahasiswa, apa peranan kita sebagai pemimpin mahasiswa, dan mungkin boleh bercerita along that line. Saya persilakan pada Fadil. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Jadi, apabila kita memperkatakan peranan mahasiswa dengan perkaitannya dengan jati diri kita, jadi kita kembali kepada matlamat dan hala tuju kita sebagai seorang mahasiswa kepada agama, bangsa dan negaranya. Jadi matlamat, apa yang dikatakan dengan matlamat? Apakah yang dikatakan dengan visi dan misi kita? Sepatutnya kita menetapkan satu matlamat kita untuk mencapai objektif hidup kita. Jati diri. Bila kita memperkatakan jati diri, maknanya kita sayangkan, cintakan negara kita. Kita inginkan negara kita dipandang oleh dunia. Jadi, bagaimanakah caranya? Di sini mahasiswa adalah golongan intelektual. Maknanya mereka ni mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Apabila kita menetapkan jati diri kita, kita ingin menjadi sebuah bangsa, sebuah negara yang berjaya, maju. Maknanya setiap orang akan memainkan peranannya. Setiap orang akan menetapkan dalam dirinya bagaimanakah kita dapat menyumbang kepada negara kita. Saya terbaca sebuah buku. Agak lamalah buku ni saya baca tahun lepas. Tajuk buku Kepimpinan Matsushita. Matsushita ni, dia ni seorang bangsa Jepun. Semasa dia muda, dia ni tak berpelajaran. Tapi dia menetapkan visi dia, misi dia untuk menaikkan bangsa dia. Ciptaan pertama dia ni soket je. Daripada soket tu, setiap hari dia mencipta. Dia ingin mencari satu inovasi, satu reka cipta, akhirnya benda yang dia berjaya tu, lampu basikal tu menjadi produk dia pertama yang laris di negara Jepun pada ketika itu. Akhirnya brand yang dia bawa ke Jepun dan serata dunia ni, jenama dia Panasonic dan National. Visi dia untuk menyediakan setiap isi rumah di Jepun dengan harga yang murah, maknanya setiap rumah ada barangan elektrik. Itu visi dia masa tu. Dan akhirnya dia berjaya. Dan saya terbaca dalam buku tu, apabila dia telah bersara, dia telah menubuhkan sebuah institut lebih kepada politiking. Dia menetapkan
Akhirnya graduan daripada institut akan menjadi pimpinan negara Jepun. Dan dia berjaya. Sebahagian besarnya akhirnya menjadi ahli politik di negara Jepun. Ini visinya. Begitu juga kita sebagai pimpinan mahasiswa. Kita perlu menetapkan apa yang kita inginkan. Apa yang kita harapkan kepada negara kita pada suatu hari nanti. Kita marah kepada Amerika. Tapi apa yang kita buat untuk negara kita? Untuk menjadi sebuah negara seperti mereka. Kalau seorang, dua orang sahaja yang mempunyai daya intelektual yang tinggi di negara ini, susah. Sebab itu, kita menubuhkan banyak IPTA, banyak universiti untuk melahirkan banyak golongan intelektual. Supaya suatu hari nanti, negara kita ini dipenuhi oleh generasi yang berilmu tinggi. Bayangkan, kalau sebahagian besar graduan yang keluar daripada universiti-universiti ini mempunyai daya intelektual yang tinggi dan mempunyai daya juang yang tinggi, dengan matlamatnya untuk menjadikan negara kita sebuah negara maju, tidak mustahil kita standing dengan Amerika. Kita ingin dipandang dunia. Jadi generasi akan datang adalah daripada kita, daripada pimpinan mahasiswa. Sebab itu saya sering berkata kepada rakan-rakan saya, kita belajar ini bukan sekadar suka-suka, dipaksa oleh ibu bapa, atau sekadar untuk mendapat sebuah scroll ijazah. Apa nilai sebuah ijazah itu? Apa yang perlu kita terapkan dalam diri kita? Kita belajar ni dengan niat untuk menyumbang kepada masyarakat, untuk menyumbang kepada negara, supaya negara kita dapat mencapai sebuah tahap yang tinggi. Di sini kita kembali kepada jati diri kita, semangat patriotik. Jadi, saya menyeru kepada pimpinan mahasiswa supaya kita menanam semangat dalam diri kita untuk menjadi seorang ahli masyarakat yang produktif, yang dapat nyumbang sesuatu kepada negara kita. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kita ucapkan pada saudara Fadil tadi. Jadi saya ingat saya nak beri pada saudara Harry. Jadi saya tengok jam, saya pun bincang dengan Datuk tadi. Sebab saya janji tadi peringkat awal saya nak buka sesi ini juga kepada para hadirin yang ada di dewan kita pada pagi ini. Jadi kita ada, boleh tak saudara Fadil, saya ambil sikit sesi ini. Round kedua ni kita buat sedikit perbezaan di sini, di mana saya nak bagi peluang kepada anda sekalian, iaitu pemimpin-pemimpin mahasiswa daripada seluruh IPTA di negara kita ini yang berkumpul di dewan kita pada pagi ini. Inilah peluang yang terbaik untuk sama-sama kita berfikir, berbincang tentang hala tuju mahasiswa kita sendiri. Inilah platform yang terbaik dan jangan lepaskan peluang ini. Jadi saya buka kepada mana-mana pemimpin yang ingin, pertama mungkin nak bertanya pada ahli panel kita, yang kedua mungkin nak bagi pandangan, kita jemput dan kita sediakan. Dan sebelum itu, boleh tak kalau mereka yang ingin bertanya, sila perkenalkan nama dan daripada universiti mana, dan kalau boleh soalan-soalan itu ringkas supaya bagi peluang pada orang lain ya. Jadi kita jemput yang pertama, berikan tepukan untuk kita punya pemimpin yang pertama. Perkenalkan nama. Cubaan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bayu daripada saya, wakil daripada Universiti Malaysia Sabah. Kenalkan diri, saya Azrul bin Ibrahim, Presiden Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Sabah. Terima kasih. Saya berani tadi tampil untuk menjadi orang yang bertanya yang pertama. Tadi banyak soalan sebenarnya yang berokey Prof, tapi Prof sudah bagi warning, terpaksa ringkaskan lah kan. Mungkin bukan soalan tetapi sedikit pendapat. Kita sering menyebut berkenaan dengan memertabatkan universiti di mata dunia.
Namun realiti sekarang apa yang terjadi kepada rakan-rakan mahasiswa kita, mungkin kepada diri kita juga sebagai pimpinan pelajar, saya boleh istilahkan, minta maaf slang Sabah sikit. Saya boleh istilahkan 5K Dato' yang berbagai prof. K yang pertama adalah katil. K yang kedua adalah cafeteria. K yang ketiga komputer. K yang keempat kuliah. Dan K yang kelima mungkin istilah di Sabah Kota Kinabalu lah. Kalau di Lembah Kelang mungkin Kuala Lumpur. Universiti Malaysia Terengganu mungkin Kuala Terengganu dan kota-kota yang lain lah, Kota Baru dan sebagainya. Kita sebenarnya terperosok sebagai seorang mahasiswa ni dengan 5K yang berbagai prof dan yang berbagai dato'. Kita bangun dari tidur, dari katil lah tu kan. Kita ke cafeteria lapar. Apabila kita lapar, kita menuju ke dewan kuliah K yang ketiga. Seterusnya K yang keempat, kita tahu kita ada assignment, kita buat assignment di hadapan komputer lah. Laptop tu komputer lah tu kan. Dan yang kelima K, Kota Kinabalu, dia stres. Yalah, dia stres buat assignment, kena ambil attendance lagi kan. Biarpun mungkin yang berbagai datuk tidak bersetuju untuk mengambil attendance ni, dia stres, dia pergi Kota Kinabalu ataupun kota-kota yang lain. Kita terposok di 5K ni sahaja. Inilah kita punya budaya mahasiswa di Malaysia. Saya tidak katakan secara total, tetapi kebanyakan kita hidup di lingkungan 5K ini. Apa salahnya? Mungkin di peringkat pimpinan pelajar ni, kita cuba untuk membudayakan K yang lain. Kemahasiswaan kita ada, kemasyarakatan kita ada, keintelektualan kita ada. Saya rasa ini perlu kita fikirkan dan pertimbangkan bersamalah untuk kita memertabatkan diri kita dahulu sebelum kita berjaya memertabatkan universiti kita di mata dunia. Sekian, wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada saudara Azrul Azrul Ibrahim, Presiden Universiti Malaysia Sabah. Terima kasih menjadi orang yang pertama bertanya pada pagi ini. Kita buka untuk 2-3 soalan, kita kumpulkan dan kita bagi kepada penceramah kita untuk menjawabnya. Baik, saya teruskan pada okey, kita jemput pada ni pemimpin mahasiswi kita. Kenalkan nama dulu. Dan selepas tu saya nampak tadi yang bilang Menteri, lepas ni you Baik. Okey. Assalamualaikum. Okey. Okey, saya bersetuju dengan pendapat Saudara Fadil yang menyatakan bahawa masa kini tidak lesu. Okey, dan juga mahasiswa kini tidak kreatif dan kritis dalam menilai sesuatu isu. Dan saya juga bersetuju di mana falsafah pendidikan negara menyatakan kita perlu mencapai keseimbangan secara holistik dari segi rohani, intelek dan jasmani. Atau dengan kata lain memenuhi jeri itu tadi. Okey. Persoalan yang saya mahu lontarkan adalah kenapa berlakunya peningkatan krisis nilai di kalangan mahasiswa sekarang, di mana mahasiswa sekarang terlibat dalam krisis masalah sosial. Kalau yang dah dilahirkan dan bekerja sebagai seorang profesional, dia mengalami krisis nilai di mana mengambil rasuah, tidak amanah dalam pekerjaan dia, dalam bidang profesi yang dia ceburi. Okey, adakah jadi soalan saya, adakah sistem yang kita guna sekarang ini betul-betul dapat membentuk mahasiswa yang progresif secara optimum? Sekian. Okay. Baik, terima kasih kita ucapkan pada Cik Saudari Patanah daripada Universiti Putra Malaysia kan, UPM Baik, saya buka satu lagi sebelum saya serah pada ahli panel untuk menjawabnya. Sila perkenalkan nama. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Wan Azra'i bin Haji Wana Hussein, merupakan yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Industri Selangor, UNISEL. Okey, saya sekadar untuk meleparkan satu pandangan yang mana dalam usaha kita untuk mempamerkan universiti kita ke peringkat antarabangsa, ke peringkat dunia, kita perlu ingat kita mempunyai satu obstacle, satu halangan yang mana kita perlu tempuh, iaitu budaya kita telah mula menular, iaitu adalah budaya hedonism, iaitu budaya sensitivity kepada umat Islam ini mula mengurang. Jadi ini adalah satu budaya yang amat penting kerana ia mula menular di dalam golongan, di dalam
di dalam situasi kita sebagai seorang mahasiswa di dalam kampus terutamanya. Jadi bila melihatkan peranan kita untuk membawa nama kita, nama mahasiswa, nama universiti kita peringkat antarabangsa, bagaimanakah budaya ini yang mana menjadi halangan kepada kita untuk meletakkan nama kita peringkat antarabangsa? Bagaimana budaya hedonism ini akan menjadi adakah ini akan menjadi satu halangan kepada kita, dan saya juga bimbang kerana ini merupakan halangan yang terbesar yang mana dunia kita sekarang ini di dalam kelompok umat Islam, kalau kita tengok budaya hedonism ini yang mula-mula menjadi tempat di hati pelajar-pelajar kita. Kalau kita tengok mahasiswa-mahasiswa kita, mungkin kita tak sedar tentang masalah ini, tetapi serba sedikit ia mula menampakkan sensitiviti umat Islam ini tidak diletakkan di tempat yang sepatutnya. Yang itu yang saya ingin cuba panel cuba huraikan serba sedikit. Allahualam. Okey. Baiklah, jadi saya ingat untuk siri soalan yang pertama ni, satu round kita berikan pada 3 orang tadi. InsyaAllah saya akan bagi peluang kepada ahli panel kita untuk memberikan ulasan dan juga memberi pandangan tentang soalan tadi. Soalan yang pertama datangnya pada saudara Azrul. Azrul tentang tadi yang cerita pasal martabat mahasiswa, budaya 5K dan sebagainya. Mungkin kita boleh minta salah seorang ahli panel yang mungkin boleh respon pada ini. Yang kedua, Cik Fatanah bercakap tentang kenapa berlaku krisis nilai dalam masalah sosial. Adakah sistem tu silap? Adakah di mana-mana yang tak berkena dengan sistem di negara kita ini? Dan seterusnya, saudara Wan Azrai daripada Unicel bercakap tentang budaya hedonism, hedonisme, sensitiviti kaum dan sebagainya, agama dan sebagainya, dan kita nak menuju ke arah pengantarbangsaan. Jadi saya jemput mana-mana ahli panel untuk menyentuh mana-mana okey, 5K kita bagi pada UPSI 5K Jadi boleh UPSI? Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan persoalan daripada sahabat-sahabat, daripada ketiga-tiga sahabat tadi berkaitan dengan mahasiswa dari segi nilai 3K. Sebelum ni saya tahu 3K, jadinya hari ni saya tahu 5K pula. Dan 5K kontra daripada 5K yang negatif kepada yang positif. Saya mengambil satu cerita. Kalau kita melihat dari satu situasi, bila kita yang Islam minta maaf pada non-Muslim, tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, Allah mengutuskan Rasulullah SAW menaik Burak untuk ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan untuk mendapat utusan semayang. Daripada segi ceritanya, kita mengetahui cerita sahaja, tapi kita tidak tahu nilai apa yang Allah selitkan sebalik, orang kata apa, konotasinya sebalik cerita tersebut. Dalam cerita ini Allah Ta'ala mengaitkan 3 unsur orang yang berbeza. Yang pertama Rasulullah, yang kedua adalah Burak, yang ketiga ialah malaikat. Burak ialah binatang yang mempunyai nafsu tapi tidak mempunyai akal. Malaikat mempunyai akal, tidak mempunyai nafsu. Manakala manusia mempunyai kedua-duanya sekali. Maksudnya di sini manusia mempunyai akal dan manusia boleh mengawal nafsunya menggunakan akal yang digunakan oleh Allah SWT. Dan begitu juga dalam konteks mahasiswa. Mahasiswa perlulah mengenal dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Howard Gardner, manusia ini mempunyai 8 kecergasan pelbagai, multiple intelligence, yang terdiri daripada kecergasan pelbagai logika, matematik, ruang, bahasa, interpersonal, lagi apa lagi? Dan sebagainya lah, ada 8 tu. Maksudnya mahasiswa perlu kenal di mana mereka berada. Dan apabila mereka mengenal pada diri mereka, mereka perlulah mengadakan satu anjakan paradigma pada pemikiran mereka untuk lebih maju. Ini akan menolakkan mereka daripada 3K yang bersifat negatif kepada 3K yang bersifat positif, seperti menjana keintelektualan, kemahasiswaan, kemasyarakatan, seperti mana diusulkan oleh sahabat saya daripada UMS. Yang dikatakan tentang nilai, kita kenapa pada hari ini tentang nilai? Nilai kita semakin hari semakin terkikis. Rasa saya kalau nilai lebih baiklah, bagi saya Datuk boleh huraikan dengan lebih lanjut sebab Datuk pun lebih pakar tentang nilai.
Tapi bagi saya, nilai ataupun budaya kita tidak pernah diterapkan dalam pengajaran, tapi tidak diimplementasikan ataupun tidak dilaksanakan dalam kehidupan seharian kita. Kita hanya sekadar belajar di ruang lingkup bilik darjah, tetapi kita tidak pernah untuk mengaplikasikannya di ruang luar daripada konteks bilik darjah ataupun di luar konteks kita punya dewan kuliah. Ini menyebabkan mahasiswa itu mengongkong pemikiran mereka hanya sekadar untuk lulus sahaja, tapi mereka tidak mengamalkan segala. Dan saya percaya bahawa sahabat-sahabat saya mengambil subjek etika ataupun etik dan sebagainya. Kenapa tidak diimplementasikan benda ini berada di luar? Kenapa tidak dimasyarakatkan benda-benda ilmu ini kepada masyarakat luar? Contoh, saya ambil satu contoh. Di UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris, salah satunya universiti pendidikan di dalam Malaysia. Satu je universiti yang bertaraf pendidikan. Oleh itu, mereka perlulah menjana pendidikan bukan untuk mahasiswa tersebut, tetapi mahasiswa perlu turun padang untuk membantu masyarakat di sekitar Tanjung Malim, khususnya maupun masyarakat di sekitar Perak, bersama-sama untuk menjana keintelektuan. Maksudnya di sini, mahasiswa perlulah bergiat aktif, produktif. Ini yang dikatakan oleh sahabat saya tadi, mahasiswa sebenarnya tidak lesu, tetapi mungkinlah terkongkong dengan ketidakpastian ataupun kecelaruan identiti. Mereka tidak mengetahui bahawa kita ada 8 kecergasan dan kita tidak pernah sesekali untuk identify ataupun kenal mana satu kecergasan yang ada pada diri kita sendiri. Wallahualam. Okey, terima kasih pada penerangan ataupun ulasan yang telah pun diberikan oleh saudara Hairi tadi ya. Baik, seterusnya saya serahkan pada Datuk. Mungkin Datuk boleh respon soalan yang kedua tadi, Datuk. Yang daripada Cik Fatanah tadi, soalan yang berkisar kepada krisis nilai. Kenapakah sekarang ni kita lihat berlakunya krisis nilai dan masalah sosial yang semakin lama semakin menjadi-jadi dan semakin menakutkan. Sekarang ni kita tengok, it's very scary, Datuk. Kalau kita baca akhbar dan sebagainya, nampaknya seolahnya macam manusia dah jadi confused sekarang ni bila kita tidak tahu di mana letaknya kedudukan kita sebagai seorang manusia ya. Dan juga tentang soalan yang kedua itu tentang adakah sistem pendidikan kita ini mungkin ada di mana-mana yang perlu kita perbetulkan. Jadi mungkin Datuk boleh respon kepada soalan daripada Cik Fatanah tadi. Silakan, Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pengurusi dan saudara yang dirahmati Allah, saya tak tahu sebab soalan ni sebenarnya satu topik untuk satu seminar pula. Tapi saya sebut kat pengurusi itu dan saya nak touch sikit. Pertama ialah soalan berkenaan dengan, saya tak tahulah 5K ke 10K, whatever K itu kita boleh create. Tetapi soalannya ialah, ini soalan memartabatkan insan ini. Dia bukan boleh dibuat-buat. Saya sebut di UKM, saya tak tahu. Sebagai ahli senat, sebagai pimpinan universiti, walaupun saya bukan pimpinan tertinggi, dan memang pun saya tak nak pimpinan tinggi ini, tapi terlibat dalam kepimpinan ini. Pengiktirafan ini bukan kita boleh buat-buat. Orang memertabat kita ini bukan boleh kita buat-buat. Iktiraflah saya di datuk, saya profesor, saya tokoh ahli sejarah, maka no. Pengiktirafan ini adalah apabila kita itu berusaha, kemudian setelah kita berusaha ada sesuatu pada kita, orang iktiraf. Saya fikir hari ini bila organizer panggil MPP, presiden MPP dia, ini satu pengiktirafan. Mestilah ada sesuatu yang menyebabkan dia boleh duduk di sini. Dan saya dipanggil pun ini satu pengiktirafan. Kenapa saya? Wallahualam. Jadi pengiktirafan ini dia kena datang daripada kita. Minta maaf, mungkin saudara baca buku saya sebahagian tu. Tajuknya ialah Wacana Sejarah Falsafah Sains. Ketika kami nak memperkenalkan kursus sejarah dan falsafah sains, ketika itu tak ada orang lulus PhD dalam falsafah sains. Tak ada. Tetapi kita tahu bahawa falsafah itu penting. Apa falsafah sains? Apa itu sains? Dan kalau kita tak tahu apa itu sains, macam mana kita tak ada falsafah sains? Kalau kita tak ada falsafah sains, macam mana kita nak ajar sains pada subjek pelajar kita? Kalau kita tak tahu Islam itu apa? Islam itu apa? Apakah the philosophy of Islam? Sembahyang, puasa, zakat, haji? Apakah itu Islam? Dia mendesak kepada kita untuk menjelaskan. Maka kami timbulkan suatu kumpulan sejarah, wacana sejarah falsafah, dan kita minta pensyarah-pensyarah ini bentang. Kemudian orang kata, who are you then to talk about this?
Alright, kami tak pernah memerlukan pengiktirafan daripada saudara. Kita nak sit down, kita nak bincang secara intelek, kemudian kita tulis, kemudian kita minta orang komen tulisan kita. Dan hari ini buku itu menjadi sebahagian daripada, bukan textbook, buku rujukan di Malaysia. Dewan Bahasa beritahu pada saya dah habis 88 volume, dan sekarang kami sedang berusaha untuk mengeluarkan lagi. Dan kita tak perlu, dan kami buat itu pun tak perlu, bukan nak perlu duit, nak bayar royalty dan sebagainya. Tetapi dengan orang membaca tulisan kita, itu pengiktirafan. Sebab itu Nabi datang bukan nak diminta untuk digelar Al-Amin, tetapi oleh kerana dia mempunyai pribadi yang baik, mempunyai jiwa yang baik, berkomunikasi dengan orang dengan cara yang baik, orang mengiktiraf dia, dan dia berikan gelar Al-Amin. Ini perbezaan, mencari-cari tentang kita participate. Saya pergi Geneva, saya dapat gold medal, saya dapat apa Swiss punya society punya, saya pergi ke apa Korea dapat award. That untuk membawa universiti punya image. Tentang orang iktiraf itu lain cerita. Tentang kita berkomunikasi dengan orang, itu tugas kita. Jadi kita kena lihat dari persegi faktor dalaman. Okey, balik yang kedua tentang krisis nilai. Saya nak ambil contoh Mak Rempit. Mak Rempit insan yang krisis nilai. Orang naik motosikal nak berjalan. Jalan raya itu dibuat untuk orang lalu jalan. Bukan nak ditunjuk. Kalau nak ditunjuk pun, apa yang nak ditunjuk dengan kapcai ya? Saya nak tanya. Nak tunjuk apa dengan kapcai? Dia perasannya sebab dalam dirinya ada krisis nilai. Dia tak ada apa tapi nak tunjuk sesuatu. Kalau pelajar universiti terlibat, malang. Jadi kenapa berlagi jadi begini? Pertama, dirinya itu, sebab itu saya sebut man arafa nafsah arafa rabbah. Mereka yang mengenali dirinya, mengenali Tuhannya. Dirinya kenal lah, dan dia itu nak naik motosikal, dia nak pergi ataupun dia nak tunjuk ke orang. Sedarkah dia bahawa orang sedang mengumpat dia? Sedarkah dia bahawa orang sedang memarah dia? Sedarkah dia bahawa negara ini gusar, susah hati kerana dia? Sedangkan umurnya masih muda. Sewajarnya dia di bangku sekolah, sewajarnya dia menuntut ilmu, sewajarnya bukan di tengah jalan, sewajarnya bukan dia merempit pukul 3 pagi, tapi dia tidur di rumah. Dia mempunyai krisis nilai dalam dirinya. Itu saja. Jadi saudara tanya saya, kenapa dia jadi demikian? Saya nak jawab melalui mata kaca Stephen Covey. Minta maaf. Stephen Covey menyatakan bahawa sosial seorang, saudara tengok saya, siapa yang mempengaruhi saya? Ada yang mengatakan Rasulullah menyebut anak itu lahir seperti kain putih, mak dan ayah yang mencorakkan jadi Majusi, Nasrani, Yahudi. Yes, saya tahu. Saya rujuk hadis itu berkali-kali. Betul Rasulullah menyebut. Tetapi kenapa Nabi Nuh itu Nabi, anak dia tak ikut dia? Saya nak tanya. Apalah saya yang nak disalahkan kerana anak saya tak menjadi orang Islam yang baik? Sedangkan Nabi Nuh Nabi. Kenapa isterinya tak ikut dia? Kenapa anak dia tak ikut dia? Apakah Nabi Nuh itu boleh mempengaruhi segala-galanya tentang anaknya? Bagaimana pula dengan Nabi Ibrahim yang ayahnya itu pembuat berhala, penyembah berhala, perniaga berhala, tetapi dia menjadi Nabi? Kalau ayah itu segala-galanya. Jadi kita kena bertanya. Jangan mudah salah Pak Mak. Dalam hal saya anak ramai ini, anak 9, bini baru 1, minta maaf. Betul. Yalah, tapi masuk universiti semualah, minta maaf. Tapi lalu kita refer pada Stephen Covey, dia mengatakan bahawa social map ataupun peta sosial seorang itu memang awal-awalnya dipengaruhi oleh mak dan ayah. Tapi hari ini saudara tahu, HKL, Hospital Kuala Lumpur, 1 tahun lebih daripada 400 bayi dilahirkan ayah tak ada. Itu baru HKL. Belum cerita SUKM, belum pergi semua negeri-negeri punya hospital. Jadi macam mana anak ini boleh diwarnai oleh ayah dan maknya sedangkan lahir ayah tidak ada? Saya nak tanya. Dan bilangannya makin bertambah. Saya member Institut Integriti Malaysia. Saya duduk, saya penceramahnya. Yang saya tahu data sebagainya. Hari ini sepatutnya kami Surat Agung. Semalam, sorry. Saya minta maaf sebab sedang kat sini. Surat Agung. Institut Integriti. Jadi data kita ada. Tetapi kita nak salah kerajaan. Bila kerajaan nak benda macam ni? Saya nak tanya. Bila kerajaan yang menggalakkan mak rempit? Bila kerajaan yang menyuruh orang supaya tak menikah ni? Saya kena sedar, bilangan dia makin naik. Itu cerita yang tak ada ayah. Yang cerita bergaduh laki bini di rumah ni. Nak bina keluarga macam mana? Di luar kita sebut tentang macam mana. Anak yang balik rumah, pak balik pukul 6 petang. Pukul 5 mak keluar pula shift malam. Anak balik tak sempat jumpa mak dan ayah.
duduk di rumah flat. Takkan nak duduk dalam rumah. Kalau saya jadi anak dia pun saya tak duduk kat rumah. Dia turun ke bawah nak berkawan. Berkawan penting, tapi kawan yang mana yang dipilih? Maka kata Stephen Covey, yang kedua ialah kawannya. Social media. Saya nak tanya saudara-saudari, mampu tak saudara-saudari membina kawan, menjadi kawan yang mentarbiahkan kawan? Saya nak tanya, mampu atau tidak? Jangan tanya orang lain. Kawan yang boleh jadi kawan, yang memang kawan. Memang kita berkawan dengan semua orang, tapi kawan yang boleh menjadi sumber inspirasi kepada kita. Ini disebut oleh Stephen Covey. Pertama ialah ayah dan mak. Kedua ialah peer. Ketiga ialah sosial kita, maksudnya masyarakat kita. Minta maaf kepada yang Muslim. Masjid kita bukan jadi masjid. Masjid kita jadi musallah. Sebab masjid itu bahasa Arab, musallah bahasa Arab. Musallah tempat solat. Masjid dalam zaman Nabi ialah community center. Orang-orang bukan Islam datang bertemu dengan Nabi. Orang Yahudi datang. Rasulullah beristirahat perang. Kalau baca buku Ibn Battutah, dalam perjalanan beliau akan pergi ke masjid, sebab di masjid itu orang akan bagi makanan kepada musafir dan sebagainya. Di masjid itu ada zawiyah, tempat-tempat orang belajar. Minta maaf, saya ahli fizik, dia kena baca. Jadi yang ketiga ialah society, masyarakat. Kalau ada mak rempit dalam kampung itu juga bersalah. Minta maaf, jangan salah kerajaannya, kampung itu juga bersalah. Kalau di Kota Kinabalu tidak ada mak rempit, maknanya Kota Kinabalu patut jadi contoh. Minta maaf. Jadi jangan duk salah orang, salah masyarakat juga. Kepimpinan masyarakat yang di mana? Okey, balik pada kerajaan pun sama juga. Hedonism. Siapa yang mengandalkan apa yang nak sonok-sonok ini? Sebab sonok itu ada bisnes. Alright? Sonok ada bisnes. Ada orang menjaga. Tentang penyanyi pop, bintang filem ada orang menjaga. Saya nak tanya, mampu atau tidak apabila bertelagah di antara nilai yang tak baik di dalam pergaulan ini dengan bisnes, kita nak ambil yang mana satu? Sebab itu jadi isu. Sebab itu jangan jadi semua peringkat ada peranan. Orang politik lain, orang politik dia akan menyalahkan opposition saja. Saya ahli akademik, saya bukan ahli politik. Jadi kita kena lihat daripada segi keseluruhan. Dan kalau saudara mengatakan bahawa saudara mahasiswa, what is your role here? Kalau sebagai seorang kawan, then you have to play your sebagai kawan itu. Sebab itu saya nak sebut tu. Jadi balik pada pendidikan, saya minta maaf Ustaz Zari, sebagai seorang Islam dan saya baca Al-Quran, saya bersetuju dengan jari. Tetapi unsur yang ada pada diri kita yang nak dibangunkan itu mengikut Al-Quran bukan jari, bukan jasmani, emosi, rohani dan intelek saja. Dia ada 5. Pertama disebut roh, thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi, itu kejadian manusia. Yang kedua disebut qulub. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika hum ghafilun. Sadaqallahul azim. Suratul A'raf ayat 179. Aku sediakan neraka jahanam, bakal penduduk jahanam siapa dia? Katsiran minal jin wal ins, banyak daripada jin dan manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, kenapa jadikan kami nak masuk dalam neraka jahanam? Neraka tu ada neraka nar, tetapi dia pun jahanam. Walaqad zara'na li jahannam, and jahannam is the worst among the hell. Ada 7 neraka kan? Kenapa neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka yang ada qulub tak pernah guna. Saya tak terjemahkan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, those who can see but cannot wash. See you can, but you cannot wash. Macam lembu cannot wash but can see. Walahum adhanun uzunun, those who can hear but cannot listen. Saya tak guna istilah bahasa Melayu. Mereka yang melihat, mereka yang ada mata tak lihat. Bukan, lembu pun lihat, tapi lembu cannot wash. Lembu can hear but lembu cannot listen. Saya tak sebut please hear to me, saya sebut please listen to me. Kalau nak membangun qulub, the listening ability, the watching ability must be improved, must be developed. Ini cakap orang putih tak? Alright. Yang keempat, yang ketiga, kita ada roh, kita ada qulub, kita ada nafs. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, emotional intelligence. Itu keempat. Yang kelima, kita ada akal. Afala taqilun. Akal itu perlukan bahan intelek. Kalau tak ada intelek, tak boleh. Sebab itu minta maaf, kalau nak bercakap saya akan cari intelek, intellectual substance. Sebab saya bukan ahli politik. Kalau ahli politik dia main emotional substance. Saya tak main itu. Dan yang kelimanya, kita ada jasad. Orang laki-laki jasad kena pakai perfume, kena tutup aurat. Itu. Jadi kelima-lima ini, jasadnya dibangunkan, rohaninya dibangunkan. Saya tak berasa nak detail. Qulubnya dibangunkan,
emosinya, nafsnya itu dibangunkan, dan inteleknya, akalnya juga dibangunkan. Kelima-lima ini terbangun, maka akan terbangunlah diri yang satu. Barulah kita rasa sensitif bila tengok mak rempit, sebab emosi kita terbangun. Ada orang tak kisah, maknanya emosi dia tak terbangun. Apa punya cikgu tengok pelajar gagal dia suka? Saya nak tanya. Tak betul kan? Itu maknanya emosi cikgu tak betul. Kalau dia kata padan muka kamu fail, something wrong dengan dia. Walhal di depan dia tu ada pelajar. Yang pelajar itu nak dibaiki karakternya, nak dibaiki ilmunya. Tiba-tiba duk celaka anak muridnya, mana boleh? Sebab itu emosi di situ wujud ketika semuanya ini, termasuk ketika bercakap ini. Wallahualam. Baik, terima kasih. Ulasan panjang lebar oleh bagi Datuk tadi. Saya setuju dengan Datuk. Datuk, ini satu tajuk yang mungkin next forum Datuk ya. Kita adakan pakai tajuk krisis nilai di kalangan, bukan hanya kalangan masyarakat, tapi mungkin di kalangan mahasiswa kita pada hari ini. Baiklah, jadi sebenarnya saya tengah tengok jam ni. Kita ada majlis perasmian selepas ni. Jadi mungkin kita boleh buat wrapping up lah ya. Mungkin kita boleh buat kesimpulan kepada semua ahli panel, mungkin satu minit seorang. Just simpulkan balik apa yang telah pun kita perkatakan. Cuma kalau ada soalan satu je, kalau ada, saya buka satu lagi soalan kalau ada. Sebelum saya pergi kepada kesimpulan, mungkin ada di kalangan mahasiswa yang rasa ini perlu ditanya pada hari ini. Jadi saya buka satu soalan saja pada mereka yang ingin bertanya. Silakan. Okey, satu je. Baik, teruskan. Sebab masa kita agak suntuk. Okey. Kenalkan nama, set to point ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Amir Hamzah bin Arifin daripada Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Tun Husin On Malaysia. Sebenarnya saya tertarik sangat apa yang cuba disampaikan oleh YDP daripada UPSI, iaitu murid datang daripada pelajar sekolah rendah, pelajar datang daripada sekolah menengah, manakala mahasiswa datang daripada pelajar universiti. Tetapi hari ini kita berada di mana? Kita berada di Convention Majlis Perwakilan Pelajar. Adakah kita berada di Convention Majlis Perwakilan Pelajar ini adalah di kalangan pelajar sekolah menengah? Oleh itu, peranan mahasiswa hari ini untuk memartabatkan bahawa mahasiswa ataupun universiti di peringkat global, kita perlu menjenamakan bahawa Majlis Perwakilan Pelajar ini tukar kepada Majlis Perwakilan Mahasiswa. Terima kasih pada Saudara Amir. Saya rasa ini lebih satu cadangan Saudara Amir ya. Mari cadangan untuk menukar MPP menjadi MPM, Majlis Perwakilan Mahasiswa. Saya rasa ini mungkin boleh diperbincangkan oleh Sekretariat Timbalan-Timbalan Chancellor. Mungkin kalau ada paper mungkin kita boleh bincangkan dalam platform yang tersebut. Jadi seperti yang saya nyatakan tadi, kita telah pun sampai ke penghujung program forum ataupun bicara mahasiswa ini berkaitan dengan tajuk peranan mahasiswa. Jadi saya beri peluang kepada ahli panel 1 minit seorang untuk rumuskan. Saya mulakan dahulu dengan Saudara Fadil selaku tuan rumah, boleh rumuskan apa yang telah pun diperkatakan dalam 1 atau 1 minit setengah. Silakan Saudara Fadil. Terima kasih. Kesimpulannya, peranan mahasiswa dalam memartabatkan nama universiti di mata dunia. Jadi kita perlu menetapkan matlamat kita, visi kita. Apakah hala tuju kita sebenarnya sebagai seorang mahasiswa? Di sini secara teknikalnya, sebab saya bakat seorang guru teknikal, saya suka lebih kepada terus terang. Jadi dalam bidang untuk peranan mahasiswa ni dalam memartabatkan nama universiti di mata dunia, boleh jadi dari segi akademik, dari segi penyertaan dalam peringkat pertandingan, peringkat inovasi dari kecipta di peringkat antarabangsa, ataupun sukan di peringkat antarabangsa, ataupun lawatan-lawatan akademik ke peringkat antarabangsa, ataupun program kemasyarakatan di peringkat antarabangsa. Ini adalah jalan kita untuk mengantarabangsakan mahasiswa kita di peringkat antarabangsa. Jadi saya membuat kesimpulan, mahasiswa perlu kehadapan, perlu berani untuk membuka minda mereka
ke peringkat yang lebih tinggi, ke peringkat antarabangsa. Jadi saya pun dalam masa semain ini tak dapat bercakap panjang, jadi saya tamatkanlah. Saya ucapkan terima kasih di atas sokongan rakan-rakan sekalian dan sahabat saya daripada YDP UPSI dan Tuan Moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudara Fadil, satu tumpukan untuk beliau. Saya terus serahkan pada Saudara Hairi daripada UPSI untuk rumuskan dalam masa 1 minit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, apa yang dapat saya simpulkan pada pagi ini iaitu dalam memartabatkan peranan mahasiswa dalam memartabatkan universiti di peringkat antarabangsa. Perlulah tidak boleh dipisahkan antara ilmu dan nilai. Kerana apa? Apabila kita memisahkan antara ilmu dan nilai, kita akan menjadi seorang arkitek, seorang peguam tetapi peguam yang makan rasuah. Seorang guru tapi guru yang membuli anak muridnya. Seorang askar tetapi membelot kepada negara. Tapi apabila diterapkan nilai dalam kepakarannya, kita akan menjadi seorang peguam yang adil. Peguam yang adil, guru yang boleh membentuk anak muridnya. Seorang pentadbir negara yang boleh memacu negaranya. Oleh itu nilai dan ilmu tidak boleh dipisahkan. Itu adalah yang pertama bagi pihak saya. Yang seterusnya, apabila nilai diketepikan, kita akan secara tidak langsung kita akan mengetepikan kebudayaan kita, mengetepikan keintelektualan kita. Seperti yang disedia maklum dan seperti kawan saya katakan tadi, bagaimana kita nak mengantarabangsakan universiti kita. Seperti dari segi kemasyarakatan, dari segi jalinan hubungan antarabangsa dan sebagainya. Dan bukan saya nak mengangkat diri saya ataupun universiti saya, tetapi ini adalah langkah pertama universiti kami mengadakan praktikum di luar negara, di Kemboja. InsyaAllah kalau tak ada masalah, dalam bulan 7 ni satu delegasi pelajar UPSI akan dihantar mengajar praktikum selama 3 bulan di Kemboja. Kerana apa? Kami mengatakan bahawa ilmu itu ilmu pendidikan, ilmu pedagogi ataupun ilmu andragogi yang kami belajar bukan untuk kami, bukan untuk masyarakat, bukan untuk negara kita saja, tetapi untuk dunia-dunia yang memerlukan kita sebagai mahasiswa. Oleh itu, marilah kita sama-sama memartabatkan universiti kita di peringkat antarabangsa. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih pada Saudara Hairi. Dan akhir sekali saya serahkan pada Profesor Datuk. So Datuk, have to remind you 1 minute only Datuk So apa kita Datuk kalau cakap memang panjang. So Datuk just 1 minute and then kita nak tutup kita punya sesi pada pagi ni. Silakan. Mungkin kita lajak sikit. Saya nak komen yang saudara punya pandangan sikit sebelum saya nak conclude. Saya pribadi saya tak kisah. Saya bukan TNC. Nak sebut Majlis Perwakilan Pelajar atau Majlis Perwakilan Mahasiswa tak apa. Dua-dua pun boleh sebut. Tetapi mampukah saudara nanti apabila digelar mahasiswa untuk sustain dia punya title itu? Kalau tidak, orang bully kita. Ini jadi mampu tak saya sebagai profesor to sustain profesor ini, dan saya membawa di belakang saya ini profesor daripada UKM? Mampu atau tidak? Itu yang jadi masalahnya. Jadi terpulang, saya nak komen itu saja. Dan tidak ada hinanya panggil pelajar. Tak ada. Dan tidak ada hinanya panggil mahasiswa. Tetapi mampu atau tidak? Kita dari sebagai ulama dan sebagainya, mampu atau tidak kita sustain sebagai ulama ini? Sebab itu Al-Ghazali tak pernah sebut dirinya sebagai ulama. Saya nak sebut itu sajalah sebagai komen. Tetapi kata-kata terakhir saya nak sebut ini sebagai conclusion. Kalau kita tidak berusaha untuk membangunkan negara kita dalam kapasiti kita, sebenarnya kita merancang untuk merobohkan negara kita. Kalau kita tidak berusaha untuk meningkatkan ekonomi diri kita, meningkatkan taraf pendapatan kita, sebenarnya kita merancang untuk menjadi insan yang papa kedana. Kalau kita tidak berusaha supaya kita dimuliakan oleh orang lain, kita meletakkan dirinya kita tidak untuk dimuliakan oleh orang lain, sebenarnya kita merancang untuk dihina. Kalau kita tidak berusaha untuk meningkatkan ilmu kita, sebenarnya kita merancang untuk menjadi insan yang jahil. Kalau kita tidak berusaha untuk memastikan bahawa adanya kedamaian, kerukunan dan keseronokan dalam hidup kita, sebenarnya kita merancang untuk menjadi insan yang menderita. Kalau kita tidak berusaha untuk meningkatkan iman kita,
sebenarnya kita merancang untuk menjadi insan yang kufur. Dan akhir sekali, kalau kita tidak berusaha untuk memastikan yang akhirnya nanti tempat kita di surga Allah Ta'ala, sebenarnya kita merancang untuk menempah dan menempat di dalam neraka Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dato' di atas kesimpulan yang telah pun diberikan, very philosophic. Jadi saya pun ambil kesempatan untuk rumuskan apa yang telah pun dibincangkan sepanjang hampir 2 jam kita berforum pada pagi ini. Saya letakkan 5 poin di sini secara ringkasnya hasil daripada kesimpulan kita berbincang tadi, iaitu yang pertama sekali, mahasiswa perlu mengenal diri mereka sendiri. Yang kedua, kita mesti mempertingkatkan budaya ilmu. Yang ketiga, kita mesti punya nilai diri yang tinggi. Yang keempat, menjadi role model kepada mahasiswa yang lain. Dan yang kelima, prinsipnya dinyatakan oleh semua ahli panel pada hari ini, kita kena bantu diri kita sebelum kita bantu orang lain. Jadi dengan itu, sekali lagi saya bagi pihak diri saya sendiri mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga pada semua ahli panel yang telah pun dapat mengupas tajuk ini dengan begitu baik sekali, dan seterusnya juga terima kasih kepada semua audience, pada hadirin sekalian yang begitu atentif sekali dan juga begitu orang kata very interaktif dengan kita punya sesi pada pagi ini. Satu tepukan untuk semua ahli panel pada pagi ini. Dan tidak ketinggalan satu tepukan untuk diri anda sendiri sebagai peserta kita pada pagi ini. Jadi sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada yang berbagai Prof, yang berbagai Dato', yang berusaha YDP UTHM, ya YDP, MPP, UPSI. Alhamdulillah, demikianlah tadi berakhirnya sesi forum akademik yang merupakan santapan ilmu kepada kita semua. Diharapkan agar segala maklumat yang berguna dan input positif yang disampaikan tadi dapat dijadikan pedoman dan iktibar kepada kita. Sebagai tanda penghargaan, majlis dengan penuh ta'zim menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Amir Hashim bin Muhammad Kasim, Timbalan yang Chancellor Hal Pelajar Alumni Universiti Tunku Nusa Malaysia, untuk menyampaikan cenderamata ataupun cenderahati kepada ahli panel forum pada pagi ini. Silakan. Pertama sekali dijemput yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Tajuddin bin Muhammad Inggal selaku pengurusi forum kita pada pagi ini. Kedua, dipersilakan yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Muhammad Yusof bin Haji Osman, Pengarah Institut Islam Harari UKM. Seterusnya dipersilakan Saudara Muhammad Fazil bin Abdul Hamid, YDP MPP UTHM. Yang akhir sekali, yang berusaha Saudara Muhammad Hazri Hairi bin Abdullah, YDP MPP UPSI. Majlis merakakan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas kesudian yang berbahagia Profesor kerana sudi menyampaikan cenderahati sebentar tadi. Pagi segemal kepuk di hulu, sirih di hilir merengkap junjungan. Kepala duduk menuntut ilmu, pasir sebutir jadikan intan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan yang berbahagia Profesor Muhammad Tajuddin bin Muhammad Inggal serta ahli panel diberi kehormat untuk menikmati jamuan pagi yang telah disediakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.